Baik, demikian laporan trivia ataupun maklumat ringkas Majlis Hari Raya yang telah pun dimikirkan oleh wartawan Syuhada, dan ia memberi gambaran tentang topik yang akan saya bincangkan hari ini, tiada darurat, raja dahulukan rakyat. Dan apakah yang tersirat di sebalik ketiadaan darurat ini dan apakah implikasinya kepada negara? Selepas ini akan saya berbincang bersama dengan Profesor Dr. Ni Ahmad Kamal Nik Mahmud, pensyarah undang-undang UIM. Terima kasih Prof sampai kita untuk pagi ini. Dan dilengkapkan lagi dengan Profesor Madya Dr. Nazri Muslim, Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Jaringan Pusat Citra Universiti UKM. Terima kasih juga untuk MHI. Baik, yang kita sedia Arif yang menjadi bualan penting Malaysia pada hari ini tentang darurat ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Prof. Sebenarnya walaupun kita jelas tentang titah baginda itu, tapi apakah sebenarnya ada lagi isyarat-isyarat yang sebenarnya harus kita baca dan fahami di sebalik titah baginda itu? Silakan. Saya melihat satu perkara yang unik jugalah, sebab pertama apabila Perdana Menteri dan Kabinet mohon kepada Yang Tuan Agong untuk mensediakan darurat, Yang Tuan Agong mengambil masa, tidak serta-merta membuat keputusan, dan kita lihat juga satu perkara yang menarik dan bukan satu yang baru juga, iaitu yang di-Pertuan Agong merujuk kepada Majlis Jaya Raja, dan semalam kita tahu bahawa satu mesyuarat Majlis Jaya Raja telah dilangsungkan di Istana Negara, dan kita melihat bahawa pengisytiharan darurat atau proklamasi darurat di bawah perlembagaan itu satu perkara yang amat penting. Jika berlaku perkara-perkara yang mengganggu-gugat keselamatan negara, mengganggu-gugat keadaan ekonomi dan juga mengganggu-gugat keamanannya. Namun Yang di-Pertuan Agong menganggap bahawa ia perlu betul-betul ditunjukkan dengan jelas kepada baginda untuk menentukan sama ada perlu atau tidak mengisytiharkan darurat itu. Jadi apa yang boleh kita baca ialah, pertama, Yang di-Pertuan Agong mempunyai pemikiran yang luas dan berpandangan jauh untuk memastikan apa jua yang dikehendaki oleh kerajaan semasa perlu dikaji dengan mendalam, dan tidak dibuat keputusan secara melulu. Itu pandangan saya. Keputusan yang begitu mendalam berdasarkan kepada kebijaksanaan dan kearifan baginda, dengan satu keputusan yang cermat untuk rakyat. Dan tanya dengan Profesor Madya Dr. Nazri, sebab kita harus juga memahami kerangka pentadbiran kita bagaimana. Jadi bagaimana kita melihat bahawa dalam sistem Perlembagaan Persekutuan ini, di mana institusi raja itu, apakah perannya lebih besar dalam usaha untuk memberikan semak dan imbang kepada apa yang berlaku pada hari ini? Sebab selepas PRU hari itu kita menyaksikan dalam konteks politik agak terumarami sedikit dengan peralihan kuasa dan sebagainya. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada pihak TV3 kerana menjemput saya, sahabat saya Prof dan saudara pengacara raja. Okey, saya rasa kita melihat institusi raja ni satu institusi yang bukan terkait dengan ideologi politik. Okey, dan dia adalah terpisah daripada ideologi politik. Bila terpisah daripada ideologi politik, so keputusan itu dia tidak berasaskan kepada parti politik yang tertentu kan. So dia berkecuali. Sebab itulah peranan raja ni kita lihat dari segi pelantikan pengurusi Suruhanjaya, SPR, AG dan juga Ketua Audit Negara, itu adalah perlu dapat penangan daripada Yang Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. So itu adalah institusi yang berkecuali. Bila institusi yang berkecuali ini yang menjaga kepentingan rakyat kan. So itu yang saya rasa peranan check and balance, dan kadang-kadang ada sesuatu isu yang ahli politik tidak dapat selesaikan. Okey, sebab bila berpolitik ni adalah isu-isu yang tertentu yang mungkin akan mengakibatkan keadaan yang lebih parah dan sebagainya. Okey, so itu peranan institusi raja sebagai check and balance kan. So dan kalau kita lihat dari segi sejarahnya, institusi raja ni dah berakar umbi pada dalam masyarakat orang Melayu kan. So daripada awal Kesultanan Melayu Melaka sampailah zaman penjajah dikurangkan kuasa, lepas itu kita selepas kemerdekaan kita berasaskan pada konsep raja berperlembagaan kan. Tu institusi itu dah, dan kita lihat dalam bila Millennium Union nak diperkenalkan oleh penjajah British, rakyat menentang. Sebab apa? Salah satu daripada kuasa raja itu dikecilkan kan, dilenyapkan. So itu menunjukkan bahawa hubungan antara rakyat dengan raja itu tidak boleh dipisahkan. Itu sesuatu yang perlu kita ambil kira, dan sebab itulah saya rasa bila
Istana Yang Tuan Agong dan Majlis Raja-Raja membuat keputusan tiada keperluan darurat, utamakan masalah rakyat, fokus kepada ekonomi, itu menunjukkan hubungan antara raja dan rakyat itu memang saling faham, memahami, saling hormat, menghormati, dan institusi raja itu adalah institusi yang sangat dihormati. Kajian saya melihat, tanya kepada generasi muda, Prof, mereka masih lagi memandang tinggi institusi beraja. Contohnya dalam convocation, saya tanyalah, adakah anda berasa bangga apabila menerima scroll daripada Tuanku Raja? Oh, semua mengatakan sangat berbangga, dan institusi raja bila dihormati, so pandangan raja, pandangan Yang Tuan Agong, pandangan Majlis Raja-Raja insya-Allah akan diterima baik oleh masyarakat, akan diterima baik oleh politik, akan diterima balik oleh segenap lapisan masyarakat. Dan inilah saya rasa peranan raja yang terakhir yang dikatakan sebagai benteng demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di Malaysia. Terima kasih. Ya, betul dan cukup jelas. Jadi terbukti bahawa inilah satu institusi raja lah induk kuasa yang dapat menyelamatkan rakyat ketika berlakunya ketidakstabilan politik. Prof, betul. Tapi kita perlu ingat juga bahawa institusi raja dan raja berperlembagaan itu tertakluk pada perlembagaan itu sendiri. Maknanya tidak ada kuasa sewenang-wenang, kuasa berbicara yang boleh dilaksanakan oleh yang Tuan Agong juga Raja-Raja Melayu. Namun di sebalik kuasa yang ditulis dalam perlembagaan itu, kita perlu melihat lebih jauh, ya, kerana kita perlu lihat bahawa sejarah kerajaan itu sendiri atau raja itu sendiri ialah sejarah yang terlalu lama, dan ia telah mewujudkan satu institusi yang memang sangat berkuasa dan sangat dihormati oleh rakyat keseluruhannya. Jadi apa yang perlu lihat ialah kita tidak boleh hanya membaca peranan raja itu dari penentukan perlembagaan. Kita perlu melihat lebih jauh dari situ. Dan sebab itulah apabila Perdana Menteri memohon supaya darurat diisytiharkan, kita lihat bahawa peranan yang Tuan Agong itu bukan saja menerima dan meluluskan apa yang dipohonkan, tetapi lebih daripada itu. Jadi yang Tuan Agong melihat lebih jauh kepentingan rakyat seperti kata Dr. Nazri tadi, dan jelas bahawa itu adalah bentuk semak dan imbang yang sangat berkesan. Dan seperti Dr. Nazri kata, benteng terakhir kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ya, bila kita sebut tentang rakyat juga, ini sebenarnya adalah medan yang amat menguji kepimpinan politik, sama ada mendahulukan rakyat ataupun meneruskan agenda untuk kuasa. Jadi macam mana parlimen itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya semaksimum mungkin untuk rakyat, dan ketika ini dalam COVID-19 ini bukannya untuk kepentingan kuasa. Okey. Saya ingin bertambah sikit, kita perlu melihat perlembagaan itu bukan secara literal, kan, harfiah itu kata orang, kan. So kita perlu melihat di sebaliknya itu, kan. Saya mengajar pelajar-pelajar peringkat sarjana muda. Saya ada kursus perlembagaan dan masyarakat. So saya mengajar kursus ini bukan untuk menjadi seorang lawyer, kan, mungkin Prof tugas Prof begitu. Kami tidak. Kami nak melihat perlembagaan itu dari aspek ekonominya, dari aspek sosiologinya, dari aspek hubungan etniknya, budayanya, agamanya, kan. Dan saya bagi contoh, kan, kenapa orang Melayu mendapat kedudukan istimewa? Kenapa Islam tu diangkat menjadi agama persekutuan? Kenapa Islam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? So kita kena lihat perkara itu dari sudut etniknya, okay? Dari segi ekonominya, budayanya, okay? Dan itu saya rasa perlu kita tekankan kepada masyarakat, okay? Dan bila kita melihat konsep memasyarakatkan perlembagaan ni, so perkara-perkara yang penting kepada masyarakat itu perlu dijelaskan, kan, sebab ada banyak isu saya rasa perlembagaan ni yang orang sering timbulkan tentang darurat ini, kan, tentang kedudukan istimewa Melayu, tentang agama Islam. Dan kajian saya, sekali lagi kalau saya boleh mention, bila kita buat kajian, tahap pengetahuan rakyat kepada perlembagaan itu tinggi, lepas tu dia faham kenapa, contoh, kenapa Islam menjadi agama persekutuan, kita bagi justifikasinya, dan tahap penerimaan itu akan tinggi, kan. Itu satu yang menarik. So maksudnya kalau dia tahap pengetahuan dia rendah dan dia tak faham, maka tahap penerimaan apa yang termaktub dalam perlembagaan itu akan rendah, okay? Itu yang perlu kita fahamkan, kenapa sesuatu peruntukan itu
ada dalam perlembagaan. Itu kena lihat sejarah seperti yang Prof katakan tadi kan, dan ini yang saya katakan dalam konsep kita demokrasi berparlimen ni kan. So kita menyerahkan kepada wakil rakyat, sebab kita konsep demokrasi berparlimen kan, kita ada wakil kita Dewan Rakyat untuk menyuarakan pandangan rakyat, dan sepatutnya lah pandangan rakyat itu diwakilkan oleh ahli parlimen ini dalam Dewan Rakyat, dan itu perlu dibangkitkan selalu oleh ahli parlimen. Apa fokus sepatutnya lah tumpuan kita dalam COVID-19 ini adalah untuk kita mengatasi masalah yang lebih runcing tu, saya rasa kan, lebih runcing dari segi ekonominya, kesan kepada masyarakat. So kalau adakah dibuat peristiharaan darurat itu memberi kesan kepada masyarakat dalam keadaan biasa pun, impaknya saya rasa agak ketara kan, agak ketara, dan itulah rangka demokrasi berparlimen itu perlu digunakan dalam konteks perlembagaan. Okey. So saya bersetuju dengan pendapat Prof tadi, walaupun kita berasaskan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, dalam situasi Malaysia perlembagaan itu di atas, dia supreme law kan Prof. So tidak boleh siapa mengatasi perlembagaan, termasuk juga yang di Pertuan Agong kan. So walaupun yang Pertuan Agong ada kuasa budi bicara, ada penerimaan nasihat daripada eksekutif dan sebagainya, masih lagi tertakluk kepada perlembagaan. So saya rasa dalam konteks demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan ni, kita harus melihat dalam kerangka perlembagaan itu sendiri. Okay, baik. Mungkin Prof ingin menambah untuk kefahaman kita bersama tentang kuasa yang dimiliki institusi peraja ini. Bagaimana dengan kuasa budi bicara dan kuasa nasihat? Dan peristiwa lagi kuasa yang memang mencerminkan ada sebenarnya ruang yang luas dalam induk kuasa ini. Setelah berlaku pilihan raya, kuasa yang pertama yang dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong ialah melantik Perdana Menteri. Selepas itu, Perdana Menteri akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk melantik kabinet, ahli kabinet. Dan dalam ruang lingkup perlembagaan itu sendiri banyak lagi kuasa-kuasa atas nasihat. Kuasa untuk, misalnya kuasa melantik hakim tertinggi, untuk melantik Panglima Angkatan Tentera. Semua itu adalah kuasa atas nasihat. Kuasa untuk melantik hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Perayuan dan Mahkamah Tinggi juga adalah kuasa yang dijalankan secara nasihat. Namun ada kuasa-kuasa yang jelas mempunyai budi bicara baginda, iaitu misalnya melantik Perdana Menteri itu sendiri, berdasarkan pada petunjuk bahawa siapa yang mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Itu adalah satu kuasa budi bicara, dan banyak tafsiran telah dibuat, dan banyak berlaku kes-kes di negeri-negeri yang telah mahkamah perjelaskan apakah maksud dan ruang lingkup kuasa tersebut. Dan juga ada kuasa yang saya kata tadi, bahawa ada satu kuasa yang tidak jelas, sama ada ia atas nasihat atau atas budi bicara. So contohnya ialah di bawah perkara 150 itu kuasa untuk mensiarkan darurat. Disebutkan bahawa jika Yang di-Pertuan Agong puas hati, tapi tidak disebut bahawa atas nasihat Perdana Menteri. Dan ia telah ditafsirkan oleh mahkamah-mahkamah sejak tahun 69 lagi, apabila darurat 1969 diisytiharkan. Adakah kuasa Yang di-Pertuan Agong masa itu adalah kuasa atas nasihat atau kuasa budi bicara? Dan ada kes yang diputuskan di Mahkamah Tertinggi di Majlis Privy di London, mengatakan bahawa kuasa itu atas nasihat. Tapi apabila berlaku apa yang berlaku semalam, kita lihat bahawa satu perubahan yang amat penting pada perspektif undang-undang perlembagaan, daripada perspektif pelajar dan juga commentators, mengenai apakah maksud kesan atau apakah kesan keputusan semalam. Adakah ini adalah satu satu paradigm shift yang boleh dianggap sebagai satu permulaan kepada pada masa-masa akan datang, bahawa Yang di-Pertuan Agong akan menggunakan kuasa baginda walaupun telah dinasihatkan dengan lebih objektif. Itu satu perkara yang menarik, dan selagi tidak ada keputusan mahkamah yang mengatakan sebaliknya, maka saya rasa ini akan berterusan lah. Dan seandainya situasi makin mencabar dari segi COVID-19 ataupun kemelut politik itu sendiri, dalam tempoh macam-macam boleh jadi tempoh 2-3 bulan ni, apakah ada
keperluan untuk reconsider terhadap permohonan? Saya melihat bahawa Yang Tuan Agong itu sentiasa bersedia untuk menjalankan kuasa baginda seperti yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Maka ada penuntukan perlembagaan yang mengatakan bahawa Yang Tuan Agong berhak untuk mendapat apa jua maklumat yang ingin baginda tahu tentang semua kejadian, semua yang berlaku di Malaysia. Jadi itu adalah hak baginda. Jadi kalaulah ada perubahan dan ada peristiwa-peristiwa yang lebih jelas untuk baginda memikirkan atau membuat keputusan untuk mengisytiharkan darurat, saya tidak ada tak ada masalah untuk mengatakan bahawa baginda boleh membuat keputusan sebegitu. Itu yang Doktor, apa? Kalau itu yang saya rasa dalam sumpah jawatan Yang Tuan Agong, Prof, kita lihat baginda mesti menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama, kan? So bila adil dan saksama ini perlu melihat kepada keseluruhan, okay? Melihat kepada masyarakatnya, efek kepada ekonominya, kan, efek kepada ahli politiknya, kan, dan itu saya rasa tindakan itu telah diambil dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Negara apabila Tuanku telah melaksanakan sumpah jawatan, kan, menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama dengan mengambil kira bukan hanya saya rasa Tuanku itu sendiri tapi melibatkan Raja-Raja Melayu, okay? Dan satu yang saya tekankan di sini jugalah Raja-Raja Melayu itu adalah satu institusi yang dihormati, kan? So bila dah keluar kenyataan mengenai tentang apa yang dikatakan oleh Raja-Raja dan kenyataan Istana Negara itu, saya rasa kita sebagai rakyat, okay? Dan saya bangkitkan semula tadi bagaimana hubungan eratnya rakyat dengan raja itu, so itu sesuatu yang perlu diambil kira lah pandangan majlis raja-raja. Maksudnya selepas ini sebelum dikemukakan kepada pihak institusi raja, perlu ada satu lagi musyawarah sebelum konstitusi itu dapat dibentangkan, bagaimana? Saya bersetuju, ya, sebab kita tahu bahawa aturannya ialah bukan yang Di-Pertuan Agong buat keputusan serta-merta. Baginda perlu mengkaji dan mendengar pendapat dari penasihat baginda, ya, bukan saja bukan saja dalam Istana Negara itu sendiri, tapi di luar istana dan juga majlis raja-raja, dan barulah baginda akan buat keputusan yang pada baginda mempunyai baginda puas hati bahawa itu adalah keputusan yang terbaik untuk rakyat dan negara. Doktor merasakan ini adalah satu pelerai kebentuan yang betul penting untuk, tadi Doktor sebutkan anjakan paradigma kepada ahli politik, kepada rakyat dalam masa untuk memahami lebih mendalam lagi. Ya, betul. So, inilah masanya saya ingat rakyat mula sedar, kan, kita sebenarnya bila kita lahir sampailah kita meninggal dunia, semua kita takluk kepada perlembagaan, kan, Prof. Kita nak daftar anak itu ada dalam perlembagaan, kita nak mati pun kena daftarkan, kan. So semua memang tertakluk pada perlembagaan, dan saya rasa satu isu menariklah bila isu-isu perlembagaan ini dibangkit dan rakyat mula sedar, kan, apa yang tanggungjawab mereka, kan, apa tanggungjawab Yang Tuan Agong. Kalau dahulu saya rasa tak payah tengoklah perlembagaan itu, banyak teknikal undang-undang, Prof je tengok, kan, dan sebagainya, kan. Tapi sekarang ni rakyat dah mula sedar. Masyarakat perlembagaan itu yang saya rasa kita perlu usaha ke arah itu. Kita jangan lihat di sudut teknikal undang-undang, hanya yang orang yang belajar undang-undang mungkin lebih mendalam, tapi rakyat kena lihat, saya rasa bukan teknikal undang-undang itu, tapi dari sudut masyarakat perlembagaan, lihat dari segi apa yang tersirat. Okey. Itu yang saya katakan tadi, justifikasi itu penting untuk kita melihat sesuatu peruntukan yang ada dalam perlembagaan. Contohnya dalam perkara 150 pengisytiharan darurat ini, ada satu yang kita melihat dia melibatkan etnik, kan. So dalam keadaan darurat pun, walaupun diisytiharkan isu-isu berkenaan Islam, agama persekutuan, kewarganegaraan, kan, institusi beraja tidak boleh dipinda, kan. Kita tahu bila darurat itu, kalau darurat keselamatan itu, parlimen itu digantung, kan, ke parlimen itu digantung, so boleh nak buat undang-undang dengan mudah tanpa melalui parlimen. Tapi dalam keadaan itu, so kita nak pindah perlembagaan berkaitan dengan orang Melayu, berkaitan dengan bahasa Melayu, berkaitan dengan agama Islam dan kewarganegaraan, melibatkan orang bukan Melayu, so tidak boleh dipindah sewaktu sewaktu dah darurat. Itu sesuatu yang kita kena lihatlah. So perlembagaan itu saya rasa jangan lihat di sudut teknikal undang-undang, kecuali kepada yang belajar undang-undang lah. Okay? Tapi lihat di sudut masyarakat perlembagaan, justifikasinya, rasionalnya. Saya rasa itu lebih, sebab generasi sekarang ni dia lebih nak dia kena faham, kan. Kalau generasi awal ialah semua orang nak menuntut kemerdekaan, dia akan terima saja apa yang termaktub. Sekarang tidak, kan. Sekarang tidak, rakyat mula berfikir kritis. Kita tengok dalam media sosial, so memang kritis, kan. Tu yang saya rasa perlu difahamkan, justifikasinya, rasionalnya, satu peruntukan yang ada dalam perlembagaan persekutuan, insya-Allah.
Secara ringkas Prof, sebab zaman sekarang ni semua orang membaca, terdedahkan pelbagai perkara yang baru dalam kehidupan, norma yang tidak biasa. Jadi apa yang ingin diberitahu kepada rakyat sebagai masyarakat untuk memahami ini lebih mendalam? Saya melihat peristiwa yang berlaku sehari dua ini adalah satu perkara yang amat penting dan perlu diadaptasikan dalam kehidupan negara kita, ya, kerana pertama ada kuasa politik kerajaan semasa, kedua ada kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai semak dan imbang, dan ketiga keperluan rakyat itu diutamakan, dan di situlah rakyat dapat menilai sama ada apa yang kerajaan lakukan itu betul atau tidak, adakah ia berfaedah atau tidak kepada rakyat. Itu saya rasa yang boleh dipelajari daripada peristiwa yang berlaku semalam. Ya. Doktor, sebaris ayat. Okey, saya rasa perlulah sekarang ni bukan hanya di peringkat sekolah tapi di peringkat IPT, sebab IPT ni melahirkan pemimpin-pemimpin akan datang. Khusus tentang perlembagaan dan masyarakat itu saya rasa perlu didedahkan, kalau boleh perlu diwajibkanlah kepada semua pelajar, kan, sebab dia melibatkan kita, kan, melibatkan kita. So kita kena tahu sebab isu perlembagaan itu akan sentiasa ada selagi ada institusi beraja, selagi ada institusi parlimen dan sebagainya, dan itu saya rasa perlu kita terangkan kepada masyarakat. Ada kaitan rapat kita sebagai rakyat. Ya. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Ning Ahmad Kamal Ning Mahmud, pensyarah undang-undang UiAM, dan Profesor Mahir Dr. Nazri Muslim, Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Jaringan Pusat Citra Universiti UKM, kerana memberikan fikrah dan juga ilmu yang cukup melimpah ruah pada hari ini. Moga menjadi satu iktibar kepada kita untuk menjadi rakyat lebih bertanggungjawab dan memahami kerangka perlembagaan lebih mendalam serta cinta pada negara. Terima kasih. Terima kasih.